Saudara dan saudari dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Takhta Santo Petrus. Perayaan ini mengingatkan kita akan kedudukan Petrus dan pengganti jawatannya. Petrus dipilih sebagai wakil Kristus kerana Tuhan berkata kepadanya, "Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapa-Ku di surga. Oleh itu, ketahuilah engkau, Petrus, batu yang kukuh, dengan asa batu pejal inilah akan kubinakan jemaatku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di surga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga." Sesungguhnya Petrus dan pengganti-penggantinya mempunyai tanggungjawab yang berat untuk menjagai gereja dan memastikan taksiran yang betul bagi ajaran dan doktrin-doktrinnya. Namun pada masa yang sama, Petrus termasuk pengganti-gantinya adalah manusia sahaja. Mereka juga kadangkala menjadi lemah dan jahil. Dalam kes Petrus, walaupun dia tak mendapat jawapan yang betul apabila Tuhan bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan terlepas Yesus menegaskan dia kerana diberkati oleh menerima wakil ilahi ini dan mempercayakan dia dengan kuasa untuk mentadbir gerejanya, Petrus tetap tidak dapat menerima bahawa tuannya, ialah Yesus, harus mengalami penderitaan yang besar di tangan pada iman kepala dan ahli Taurat dan dibunuh dan pada hari ketiga dibangkitkan. Untuk ini dia ditegur oleh Tuhan. Jadi inilah satu ajaran untuk kita harus merendahkan diri dan selalu memenuhi apa ajaran-ajaran Tuhan untuk kita masing-masing dalam usaha hidup kita. Oleh itu, semasa kita merayakan Pesta Takhta Petrus dan pihak berkuasa pastoral Paus Francis, marilah kita ingat untuk berdoa untuknya, kerana menjadi seorang uskup adalah sangat mencabar dan menakutkan, apalagi menjadi paus dalam dunia yang pada zaman ini yang kompleks ini. Namun begitu, sebagai pemimpin gereja, tidak kira dari pemimpin umat atau padri atau biarawan, kita dihendaki berusaha untuk kebaikan semua orang. Pimpinan Kristen adalah untuk berkesan mestilah dijalankan dengan kesyukuran sebagai accountability dan juga tanggungjawab. Santo Petrus dalam bacaan pertama mengingatkan kita, jagalah jemaat Allah sekitarmu seperti gembala menjaga kawanan domba. Awasi mereka bukan secara terpaksa tetapi dengan rela, bukan untuk mendapat keuntungan yang tidak wajar tetapi dengan sepenuh hati. Bukan sebagai tuan bagi mereka yang diamanahkan kepadamu, tetapi sebagai teladan untuk mereka. Jadi semasa kita merayakan misa arwah ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan akan harapan yang telah diberikan kepada kita. Melalui Yesus dan Petrus, gereja telah diberikan cara
atau kunci untuk mendamaikan setiap kita dengan Tuhan, termasuk orang yang telah meninggal dunia, dengan juga dengan sesama kita, dan dosa-dosa diampuni yang membolehkan kita terus-menerus menerima berkat dan rahmat Tuhan. Jadi marilah kita mengingati ada para arwah yang kita kenali dan berdoa untuk mereka supaya mereka dapat dipulih, disucikan, dan juga diterima dalam pangkuan Tuhan.